بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis marrah. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، أو كما قال، متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengajak di masjid pada tiap-tiap hari Khamis, seminggu sekali. Seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni, dia duk buat tazkirah, dia duk mengajar di masjid seminggu sekali hari Khamis. Satu hari satu orang sahabat kata dekat Ibnu Mas'ud ni, dia kata, ya Aba Abdurrahman, lawadidtu annaka zakartana kulla yawm. Orang ni kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku suka kalau boleh kamu mengajak tiap-tiap hari. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi, dia mengajak masjid seminggu sekali. Mai satu orang lain jumpa dia, kau ni kata dekat dia, aku suka kalau hang boleh mengajak tiap-tiap hari. Abdullah bin Mas'ud bila orang minta dia mengajak tiap-tiap hari, dia kata, ama innahu yamna'uni min zalik anni akrahu an umillakum. Kata dia, sesungguhnya tak ada benda yang menghalang aku daripada nak mengajak di masjid ni tiap-tiap hari. Dia kata, aku tak ada masalah kalau hampa nak minta aku mengajak tiap-tiap hari, aku tak ada masalah. Tapi aku takut mengajak tiap-tiap hari itu boleh menyebabkan kamu jadi bosan. Dia kata, kamu jadi jemu. Hampa nak minta aku mengajak tiap-tiap hari, aku tak ada masalah. Dia kata, tapi takut hampa jemu. Dia kata.
wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Dia kata, dan sesungguhnya aku mengajak di masjid ni selang-selang hari ni, aku ikut macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kami dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pun tak pulun sampai tiap-tiap hari. Pasal apa? Makhafatas sa'amati alaina. Sebab Nabi bimbang, Nabi takut kalau kami jemu, yang akhirnya tak mau turun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengaji agama bukan benda seronok. Ini benda kita kena ingatlah. Mengaji agama ni bukan benda seronok. Maka dengan kerana itu, sama ada kita sedang ataupun kita tak sedang, ada kawan-kawan kita yang satu masa dulu dia lebih sangat pada kita. Lah dia hilang terus sampai tak nampak langsung kita. Ini benda ni jadi. Rupanya yang Nabi SAW bagi ingat dalam hadis ni sungguh rupa-rupanya. Kita melihat dalam soal perjuangan menuntut ilmu ni, ramai yang berjuang dan ramai yang bubar. Ramai. Ada orang dia mengaji ni, dia punya duk mengaji agama ni daripada 15 tahun, 20 tahun dulu. 20 tahun dulu sampailah dia macam tu je. 20 tahun dah dia mengaji ni. Bukan kata baru 2 bulan, bukan baru 2 tahun. 20 tahun dah dia mengaji. Bawa kitab pergi mengaji ni. Daripada 20 tahun dulu sampai malam ni, macam tu je. Istiqamah. Tapi ada orang dia timbul semusim aja. Dia timbul tu sampai mana pun dia ada. Lepas tu dia hilang tu, orang kata retak rasui. Tak tahu pergi mana lah. Kalau dia hilang daripada kuliah pengajian ni, dia pergi mengaji dekat kuliah lain, tak apa. Tapi dia hilang ni, hilang langsung. Sampai kawan-kawan duduk mengaji, tak pernah jumpa dia di mana-mana. Inilah yang Nabi SAW takut. Nabi takut hal ni. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata, makhafatas sa'amati alaina. Nabi SAW bukan tak boleh nak mengajak sahabat dia tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Tetapi Nabi SAW makhafah, takut. Nabi takut as-sa'amati alaina, takut kami ni jadi jemu, jadi bosan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya sesiapa yang menuntut ilmu tetapi tidak bosan, itu tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi pada dia, yang Allah tak bagi pada semua orang. Itu kesimpulan dia. Maknanya barang siapa yang dia mengaji ilmu, dia balik, dia semak balik, tengok dia mula mengaji tahun berapa dulu, tahun bila dulu dia mula mengaji, sampai lah tahun bila, jumlah tengok berapa tahun dah dia boleh duduk sabang mengaji. Sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi nak bagi kebaikan pada dia. Maka dia masih lagi jadi manusia yang cinta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana manusia yang dia bermusim. Dia bermusim, ada waktu nampak dia bersungguh lebih sampai mengalah ke orang lain. Ada waktu dia tinggal terus. Dia kena muhasabah balik diri dia. Dan dia kena perbetul balik mana-mana yang tersilap, yang tak betul, yang salah faham dan sebagainya. Perbetul balik. Yang penting, dia tak tinggal majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna qula salati ar-rajul wa qisara khutbati ma'innatun min fiqhi fa'atilu as-salah wa aqsiru al-khutbah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma
berkata. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, inna tula salati rajul wa qisara khutbati ma'innatun min fiqhi. Nabi kata, sesungguhnya satu orang laki-laki yang semayang dia panjang, khutbah dia pendek, maka itu satu tanda dia satu orang yang faham agama. Nabi kata macam tu. Nabi kata satu khatib yang duk baca khutbah di masjid, kalau sekiranya dia khutbah dia pendek, tapi semayang dia lebih panjang daripada khutbah dia, maka itu menunjukkan dia satu orang yang faham agama. Nabi kata, fa'atilu salah wa aqsirul khutbah. Nabi kata, oleh itu perpanjangkanlah sembahyang dan ringkaskan khutbah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksud dia apa? Nabi SAW nak suruh kita jadi orang bijak. Waktu Jumaat ini waktu sibuk. Waktu Jumaat ini waktu sibuk. Maka janganlah ada khatib-khatib yang mengambil kesempatan pada khutbah Jumaat itu sampai tak tahu nak raih kesibukan orang. Dia pergi hantam khutbah sampai sejam. Khusyuk tentu dah tak ada, sebab orang duk tengok jam nak masuk kerja. Khusyuk tentu dah tak ada. Ibadat sudah tidak jadi ibadat. Kerana orang yang duk dengar tu hati dah penuh dengan cemohan kepada orang yang baca khutbah. Manfaat sudah tentu tak banyak mana. Sebab apa? Sebab duduk dalam keadaan tidak khusyuk, duduk dalam keadaan nak marah dekat khatib, maka sudah tentulah manfaatnya tidak sebanyak mana. Maka khutbah jemaat itu adalah baik kalau sekiranya direngkahkan, sebut benda-benda yang perlu. Nabi SAW kata, mana-mana khatib yang membaca khutbah dan dipendekkan khutbahnya dan sembahyang saat lagi dipanjangkan sedikit, maka itu menunjukkan atas fahamnya khatib itu terhadap agamanya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih baik kita bagi satu benda yang tidak panjang tetapi memberi kesan, daripada kita sampai ke satu benda yang berjela-jela langsung tidak memberi kesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dia tak suka orang buat kerja, lebih-lebih lagi kerja ibadat ataupun kerja agama, dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, kelang kabut dan sebagainya. Nabi tak suka benda macam tu. Disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, fasami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil ibil, فأشار بصوته إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas dia bersama dengan Nabi SAW ketika Nabi buat haji. Abdullah bin Abbas ni dia sepupu Nabi, dia sahabat Nabi dan dia sepupu Nabi. Waktu Nabi buat haji, dia sama dengan Nabi. Waktu Nabi ada di padang Arafah, tiba-tiba Nabi dengar bunyi di belakang Nabi ni zajran syadidah, bunyi seorang jerkah tempik riuh hendak bunyi di belakang. Nabi tu ada di Arafah nak melakukan ibadat wukuf. Waktu Nabi duduk di padang Arafah tu, Nabi dengar fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadida wa darban wa satan lil ibil. Waktu duduk di padang Arafah tu, Nabi duduk dengar bunyi di belakang tu, bunyi orang cerka, menjerit, riau tak tentu punca.
wa darban, bunyi ada benda duk pukul, benda kena pukul dan sebagainya, wa sautan lil ibil, bunyi unta menjerit dan sebagainya. Keadaan macam tu. Nabi tak suka bunyi bising-bising macam ni. Nabi tak suka. Nabi dia tak suka duduk dalam keadaan orang menjerit-jerit. Nabi tak suka duduk dalam keadaan orang jerkah aku. Nabi tak suka duduk dalam keadaan yang tidak tenang, tidak tenteram. Nabi tak suka. Bila Nabi duduk di Padang Arafah, Nabi duduk dalam keadaan macam tu. Keadaan orang bising, dalam keadaan bunyi, orang duk pukul, menatang dan sebagainya. Fa'asyara bisautihi ilaihim. Nabi SAW duk pegang satu tungkat, Nabi tunjuk dekat orang yang ada depan dia. Nabi kata, ayyuhan nas, alaikum bisakinah. Nabi kata, wahai manusia, aku merayu dekat hampa semua, tolong tenang. Nabi kata, alaikum bisakinah. Aku merayu, aku minta tolong dekat hampa semua, tolong tenang. Jangan duk buat kecoh, jangan duk buat bising, jangan duk menjerit, jangan duk pukul hang aku, jangan duk buat kacau. Aku tak suka benda macam ni. Alaikum bisakinah, tolong bertenang. Fa innal birra laisa bil idha. Nabi kata, maka sesungguhnya kebaikan dia tak akan main kalau sekiranya kita nak kalut-kalut, nak cepat-cepat. Kebaikan tidak akan main. Nabi kata, nak buat apa pun kena fikir, kena tenang, kena berbincang, kena berunding. Kita buat elok-elok. Masalah tak boleh selesai dengan riuh rendah. Masalah tak boleh selesai dengan jerekah, jerit dan sebagainya. Masalah tidak boleh selesai dengan maki hamu, ria tak tentu punca. Masalah hanya boleh selesai kalau semua orang tenang. Boleh duduk, boleh berbincang, boleh cari punca, boleh cari macam mana nak selesai kepada masalah yang timbul. Keadaan akan elok kalau sekiranya dibuat dengan elok. Nabi merayu dekat sahabat dia, alaikum bisakinah. Nabi kata, tolong, aku merayu dekat kamu semua, tolong bertenang, jangan duk buat kecoh macam ni. Kebaikan tidak akan main dalam keadaan kalut-kalut, cepat-cepat, kelam kabut dan sebagainya. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada apa yang kita baca pada malam ini dapat kita faham bahawa Islam dia mau semua benda berjalan dengan baik. Nak mengaji agama pun, bila seorang minta dekat sahabat Nabi, minta supaya mengajak tiap-tiap malam, sahabat kata, aku bukan tak boleh nak mengajak tiap-tiap malam. Abdullah bin Mas'ud dia kata, aku bukan tak boleh nak memenuhi permintaan hampa suruh mengajak tiap-tiap malam. Tapi Nabi SAW dulu pun tak pulun tiap-tiap malam. Pasal apa? Pasal Nabi takut saat lagi dengan kerana terlampau sangat kamu jadi jemu, kamu jadi bosan. Nabi SAW juga sabit daripada hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW tidak suka kepada keadaan bising-bising, kecoh, kelang kabut dan sebagainya. Sebaliknya Nabi suka kepada ketenangan, ketenteraman, berbincang, berunding dan sebagainya untuk selesaikan apa jua masalah yang timbul. Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW, kerana apa yang Nabi sebut itu peraturan. Kita ingat tuan-tuan, dalam surah Al-Hajj ayat 32 Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam Quran, dia kata, wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang membesarkan peraturan-peraturan Allah, barang siapa yang boleh tundukkan diri dia taat kepada perintah Allah, kepada peraturan Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu daripada tanda-tanda hatinya bertakwa. Hadis Nabi ini peraturan. Kita dah baca Nabi suruh lagu tu. Kalau kita ikut lagu tu, bermakna hati kita ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam apa yang kita nak buat hari-hari, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 17.
jilid 16 muka surat 17. Kita masuk satu bab, kata dia bab iza ra'a fil manam ma yakrahu ma yasna'. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan apabila melihat seseorang dalam mimpinya barang yang dibencinya, bagaimana ia perbuat. Ini dia nak tengok malam ni apa patut kita buat kalau ditakdirkan kita tidur malam mimpi benda yang kita tak suka. Mimpi kita aksiden misalnya. Mana ada orang suka aksiden? Mimpi aksiden. Ada satu kawan baru ni jumpa dia kata, ustaz, minta ustaz bagi tahu ni makna saya semalam mimpi pelik. Dan mimpi apa? Mimpi muka saya terkoyak. Allahu akbar. Terkoyak lagu mana? Aksiden ke apa? Tak aksiden, tak duduk. Dia kata koyak muka keluar sekepin lagu tu. Tak tahu, orang kata tak jumpa lagi dalam kitab sekat ni. Dia kata mimpi ni dia boleh mai. Allahu akbar. Apa makna di sebalik mimpi yang mai kat kita? Allah yang mengetahui. Apapun dia kata, kalau sekiranya mimpi tu mimpi benda yang kita tak suka, mimpi kita sakit, mimpi kita punya meniaga jatuh bankrupt, mimpi anak, macam-macam benda yang kita tak suka, dia kata ma yasna', apa patut kita buat. Ketahuilah saudaraku, mimpi ada macam-macam. Ada mimpi yang sebenar, ada mimpi syaitan, ada mimpi yang bernama igau-igauan. Dia kata, ni kita dah baca dah hari tu. Mimpi ni ada 3. Satu, mimpi sebenar. Maksud mimpi sebenar ialah mimpi daripada Allah. Allah datangkan kepada kita satu mimpi, yang mimpi itu sebenarnya satu signal, satu petanda dekat kita, suruh kita berjaga-jaga. Itu mimpi sebenar. Tuhan buat mai dengan tujuan kebaikan, dengan tujuan supaya dengan mimpi itu kita berjaga-jaga dan kita akan selamat insya-Allah. Ataupun mimpi dalam bentuk khabar gembira. Kita dapat satu mimpi, yang mimpi itu adalah mimpi baik, yang kemudiannya memang apa yang kita mimpikan itu kita dapat. Maka jenis-jenis mimpi macam ni dia kata mimpi daripada Allah. Ini mimpi baik. Yang kedua, mimpi syaitan. Mimpi hak bukan-bukan macam tadi ni. Mimpi sampai menyebabkan kita jadi letih. Mimpi kena hambat, polis hambat pasal tak bayar saman misalnya. Ni semua mimpi letih. Lari ni sampai tak tahu nak pergi ke mana. Lari jumpa kereta polis, lari jumpa kereta polis, lari jumpa kereta polis pasal tak bayar saman. Ini dia, mimpi ni semua mimpi tak baik. Itu bukan mimpi syaitan. Itu dia panggil mimpi igau-igauan. Mengigau. Pasal apa? Tengok duk ada 36 saman. Kalau satu saman 100, 3,600. Jadi duk fikir nak bayar ni bukan tak mau bayar, nak bayar tapi tak ada duit nak bayar. Jadi dia nak lari pergi ke mana? Nak lari pergi ke mana? Jadi terlampau sangat duk fikir pasal saman ni, malam tu mimpi kereta polis hambat. Itu dia panggil mimpi igau-igauan. Dia kata. Satu lagi dia kata mimpi syaitan. Mimpi syaitan macam kawan mimpi tadi ni. Mimpi muka dia terkoyak, mimpi dia jatuh bangunan tinggi. Ini adalah mimpi syaitan. Baik. Maka semuanya itu telah diterangkan di dalam beberapa masalah yang lalu. Dan di sini hendak diterangkan dalil mimpi syaitan itu lagi. Iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Qatadah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-ru'ya min Allah wal hulmu min asy-syaitan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Kata dia hadis ini diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi, bermula mimpi baik itu penyukaan hati yang dapat kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang tiada baik itu kedukacitaan syaitan yang diberikannya dan perbuatnya ke atas orang yang mimpi itu. Itu dia. Dia kata mimpi ni ada dua dalam hadis ni. Kata satu, mimpi baik
Bila Allah Subhanahu Wa Taala buat mai mimpi baik, maka mimpi baik ni dia jadi satu kerehatan pada kita. Kita tidur, kita mimpi. Mimpi kita mimpi baik. Mimpi kita jumpa mak kita, jumpa ayah kita, jumpa mak kita cakap kat kita, kata dia ampun semua dosa kita. Ini mimpi baik. Kita bangkit tidur pagi esok berasa lega. Berasa lega. Pasal apa? Pasal semalam mimpi jumpa mak kita sendiri. Dia mai dalam keadaan muka yang manis, pakaian yang putih bersih, dan dia habaq dekat kita. Kata dia ampun semua kesalahan kita. Kita rasa lega bila bangkit pagi esok. Itu khabar baik daripada Allah. Seperti mana Nabi SAW. Nabi dia pernah mimpi jumpa Waraqah bin Naufal. Tuan-tuan pernah dengar nama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni sepupu kepada Khadijah, isteri pertama Nabi. Nabi pertama kali terima wahyu dalam Gua Hira. Terima wahyu surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun ayat tu dekat Nabi. Itu first experience. Nabi tak pernah jumpa lagi Jibril. Itu pertama kali jumpa Jibril. Jibril turun mai peluk Nabi. Dalam keadaan Nabi takut ni. Dalam keadaan Nabi takut, lari balik jumpa isteri dia. Bagi tahu dekat isteri dia Khadijah. Selimut dia. Zammiluni, zammiluni. Selimut aku. Nabi takut. Khadijah turut lagu macam mana Nabi mau. Sampai Nabi tenang. Dia tanya Nabi. Nabi cerita kat dia. Bila Nabi cerita kat dia, Khadijah kata dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak bawa kamu jumpa sepupu aku. Dia kata. Nama dia Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni daripada satu orang sembah tokong. Kemudiannya dia tinggal sembah tokong, dia masuk agama Nasrani. Dia masuk agama Nasrani dan dia seorang ahli kitab. Jom kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Kamu cerita dekat Waraqah bin Naufal apa yang kamu cerita dekat aku tadi. Bila dia sampai depan Waraqah bin Naufal, dia cerita dekat Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah ni. Nabi cerita apa yang dia jumpa, mai macam mana, peluk dia kata macam mana dan sebagainya. Waraqah bin Naufal terus kata dekat Nabi, dia kata, kamu akan jadi pemimpin besar di dalam alam ini. Apa yang mai jumpa kamu tadi adalah Jibril yang biasa jumpa Nabi-Nabi sebelum kamu. Dia kata, kalau sekiranya Allah panjangkan umur aku, dia kata, dan aku sempat melihat kamu dihalau oleh kaum kamu keluar daripada Mekah, aku akan jadi orang yang pertama ikut kamu. Waraqah bin Naufal kata macam tu. Kemudian Waraqah bin Naufal mati kerana tua. Mati kerana tua dan dia tak ada nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi, kemudiannya orang tanya Nabi. Orang kata, ya Rasulullah, macam mana dengan Waraqah bin Naufal? Orang tanya Nabi, macam mana dengan Waraqah bin Naufal? Satu orang yang mengiyakan apa yang kamu jumpa, itu adalah Jibril. Agama yang kamu terima, itu agama benar. Dan berjanji depan kamu, kata dia akan bersama kamu sewaktu kamu susah. Apa hal dengan Waraqah bin Naufal ni? Di syurga ataupun di neraka? Nabi SAW jawab apa? Nabi kata, aku biasa bermimpi. Dia kata, aku jumpa Waraqah bin Naufal. Dia datang jumpa aku. Dia memakai pakaian serba putih. Serba putih bermakna dia orang yang baik-baik. Kalau dia orang tidak baik, Nabi kata, pasti dia tidak jumpa aku dengan pakaian putih. Nabi jawab berdasarkan mimpi Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kata ilmu ta'bir mimpi. Dia bukan ta'bir ikut suka, tetapi dia ada sandang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu falyanfus an yasarihi 3 marrat wal yasta'iz billahi min syarriha fa innaha la tadurru. Maka apabila melihat seseorang daripada kamu dalam mimpi akan sesuatu yang dibenci dan sesuatu yang ditakuti atau sebagainya, maka hendaklah hembus
dan ludah sedikit dengan mulut sebelah kiri daripadamu itu 3 kali. Itu dia. Ni Nabi kata. Dan hendaklah berlindung dengan Allah daripada kejahatan mimpi syaitan itu. Seperti diucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri ma ra'aitu. Buah baris tu. Lagi baca tak kena. Wa min syarri ma ra'aitu. Sebab pun disuruh Nabi SAW perbuat yang demikian itu kerana bahawasanya tidak memberi mudarat akan dia oleh mimpi syaitan itu, insya-Allah. Itu dia kata. Siapa yang mimpi tak baik, mimpi dia tak suka, mimpi dia bawa kereta jatuh gaung, mimpi dia bawa kereta langgang apakah aksiden mati pecah kepala dan sebagainya. Barang siapa yang mimpi jenis mimpi-mimpi yang tak baik ni, Nabi SAW kata bila jaga embus belah kiri 3 kali ataupun buat isyarat seperti ludah sebelah kiri 3 kali. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri ma ra'aitu. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Wa min syarri ma ra'aitu, dan daripada keburukan yang aku lihat tadi. Dan daripada keburukan yang aku lihat tadi. Tadi aku tengok dalam mimpi benda tu benda buruk, minta berlindung daripada benda tu. Nabi SAW kata, barang siapa buat macam tu, maka tidak akan memberi mudarat kepada dia benda yang dia mimpi tadi. Benda hak dia mimpi tu tidak akan jadi kebenaran pada dia. Dia tulis di situ insya-Allah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr dan Abi Sa'id dan Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik, dan kata dia hadis ini hasan lagi sahih. Tajuk baru. Bab ma jaa fi ta'birir ru'yah. Itu bab yang menyatakan hadis yang menerangkan bicara ta'bir mimpi. Ni dia nak cerita tentang ta'bir mimpi. Ketahuilah saudaraku, apabila seseorang daripada kamu ada bermimpi dengan mimpi baik ataupun mimpi tidak baik, maka hendaklah tahan diri daripada menceritakannya pada orang yang tidak tahu takbirnya. Bila kita mimpi, tak sah kata mimpi cerita ke orang habis semua. Tak mahu dia kata. Tahan dia kata. Mimpi baik ke, mimpi tak baik ke, kalau kita mimpi, simpan kat kita dulu. Tak usah duk beritahu kat sebarang orang. Kerana apabila diceritakan dia, boleh jadi menurut dia seperti yang ditakbirkan oleh orang yang mendengarnya. Takut saat lagi bila pergi cerita, kawan hak dengar tu tak hati kepala ekong. Dia pula tolong pergi takbir mimpi kita. Dia pergi takbir lagu macam dia faham, kita pergi turut lagu macam takbir dia. Lingkup dengan dia dengan kita sekali. Jaga baik-baik. Macam tu. Dan orang yang mendengar itu, jika bukan dia ahli takbir, mengagak-ngagak dia akan takbir dengan tidak tahu usul asalnya. Tak mau macam tu. Kita pergi habang kat dia. Dia bukan ahli dalam bidang takbir mimpi. Tapi dah bila orang tanya dia buat cakap pandai. Dia cakap tu, dia cakap agak-agak. Maka agak-agak membawa keburukan. Dia tak mau. Agak-agak tak mau. Begitu. Maka jadilah gugur orang itu di dalam takbirnya yang tidak betul itu. Kawan hak takbir tu pun berdosa. Pasal dia pergi bercakap benda dia tak tahu. Orang hak ikut pergi jadi rosak kerana ikut cakap dia. Dengan kerana itu disuruh syarak sesiapa yang bermimpi jangan ceritakan melainkan pada orang yang cerdik ataupun kepada kekasih yang penyimpan rahsia. Dia kata mimpi kita ni cerita biarlah satu kepada orang yang faham tentang takbir mimpi. Ataupun yang kedua, kita cerita dekat orang yang kita percaya dia boleh simpan rahsia kita. Tak usah cerita dekat sebarang orang. Cerita dekat orang yang kita rasa, kita yakin dia boleh simpan rahsia kita. Ataupun dia kata cerita pada orang alim yang pandai dalam takbir mimpi. Ataupun orang alim. Tapi tak semua orang alim agama pandai takbir mimpi.
Demikian juga, tak semua orang yang pandai takbir mimpi itu alim agama. Tak mesti. Dia satu bidang lain. Dia satu bidang lain. Macam kita kata, tak mesti semua orang yang pandai perbaik kereta tu pandai perbaik motor. Tak mesti. Seperti mana tak mesti semua orang yang pandai perbaik motor pandai perbaik kereta. Dia komen. Dia faham dari segi minyak masuk karburetor keluar kok mana, dia faham. Tapi karburetor kereta dengan karburetor motor tak sama. Dia main pula fuel injection apa pula zat lagi, dia pergi buat pandai, lah kereta jadi motor bot begitu saja. Jadi dia tak boleh. Dia tak semua orang reti semua benda. Itu maksud dia. Jadi bab takbir mimpi ni pun nak cerita, dia kata bagi kena orang. Nak cerita bagi kena orang. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Ruzain Al-Uqaili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal mu'min juz'un min 40 juz'an min an-nubuwah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Ruzain Al-Uqaili radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi orang yang mukmin itu satu juzuk daripada 40 juzuk daripada nubuwah. Yakni seolah-olahlah mimpi mukmin itu serupa dengan sedikit wahyu. Dan angin-anginnya kira-kira 1/40 wahyu yang sebenar. Yang ni dia dah bahas 3-4 kali dah. Kita tak usah panjang dah ni. Sabda Nabi SAW lagi, wahia ala rijli ta'ir ma lam yutahaddits biha fa idza yuhaddits biha saqatat wa ahbisuhu qala wa la yuhadditsu illa labiban aw habiban. Dan ia seolah-olah bergantung atas kaki burung, yakni senang sangat berlakunya sebagaimana yang ditakbirkan oleh siapa-siapa yang mentakbirkannya. Mimpi ni senang berlaku. Dia nak abang begitu. Mimpi ni cukup senang berlaku. Ramai orang. Ada orang dia lagi dekat nak subuh lagi kuat mimpi. Oh ni karut. Dia lagi dekat nak subuh. Dia duk main pukul 5 tu. Mimpi lagi duk main kuat. 5 suku lagi kuat. 5.30 lagi kuat. Jaga dah tengok. Dekat dah nak subuh ni. Mimpi tak habis sambung sikit ni. Nak bagi sambung lagi mimpi dia. Karut. Jaga-jaga pula tak main subuh. Kan? Ini. Jadi mimpi ni dia kata senang sungguh main dekat siapa-siapa pun. Selama tiada diceritakan dengan dia sahaja. Apabila tidak diceritakan dan tidak dikhabarkan pada siapa-siapa, nescaya tidak berlaku apa-apa. Mimpi ni dia tidak bawa mudarat dekat kita. Tapi kalau kita mimpi, kita pergi cerita dekat orang, kemungkinan lepas tu jadi mudarat dekat kita. Contohnya apa? Kita mimpi satu mimpi tak elok. Kita pergi cerita dekat satu orang yang tak tahu kepala ekor. Dia pula pergi hurai mimpi kita tu dengan huraian yang tak betul. Kita pula pergi pakai huraian tak betul dia ni. Maka akhirnya mimpi yang sepatutnya tak jadi apa kat kita, sudah jadi satu benda buruk bagi kita. Ini. Benda macam ni dia kata kena duk jaga. Maka jika diceritakan dia, gugurlah. Yakni berlakulah seperti yang ditakbirkan itu. Kita mimpi tak elok. Kita mimpi bawa kereta aksiden, patah kaki, patah tangan, patah apa. Pergi cerita dekat satu orang yang tak tahu tentang takbir mimpi. Bila dia dengar dia kata, hang baik-baik dia dah. Aku ingat korang daripada 3 hari, dia kata hang kat aksiden. Dia pergi kata lagu tu kat kita. Dengan kerana mimpi satu dah kita susah hati. Yang kedua dia pula pergi kata lagu tu. Kita jadi satu orang yang sangat susah hati. Bawa kereta dalam keadaan susah hati. Aksiden di sungguh. Dia boleh jadi benda ni. Dia boleh jadi. Kemalangan ni tuan-tuan. Dia takdir Tuhan. Tetapi dia takdir yang mu'allak. Kita kena faham benda ni. Dalam bab qada dan qadar. Dia ada mu'allak. Dia ada mubram. Mu'allak maksudnya benda yang Tuhan takdirkan tapi dia boleh berubah. Mubram maksudnya benda yang Tuhan takdirkan tak ada siapa boleh ubah. Sepakat ulama mengatakan yang kata mubram ini ialah mati.
Mati, semua orang mati. Tak ada siapa boleh pergi guna khidmat siapa-siapa untuk nak bagi dia tak mati. Lain daripada mati, mu'alaq. Mu'alaq maksudnya Tuhan mengambil kira sebab musabab. Tuhan mengambil kira sebab musabab. Dan seseorang itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi ruang kepada dia untuk berusaha dan berikhtiar. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala turut serta dengan usaha dan ikhtiar dia, maka dia berjaya. Apa yang dia hajat dia akan dapat. Dia begitu. Baik, kata kata Abi Ruzain Al-Uqaili, dan aku ingat rasa-rasa ada Nabi SAW bersabda ia, dan jangan ceritakan mimpi itu melainkan kepada orang yang ada padanya akal. Dia kata. Nabi pesan, mimpi itu saya duk cerita melainkan kepada orang yang cerdik dan orang yang tajam fikiran. Kerana orang yang tajam fikiran dan berakal itu tidak merosakkan. Orang yang jenis cerdik, dia tak perosak orang. Bila orang main cerita kat dia, ni ustaz dia nak beritahu, ustaz ni semalam saya mimpi lagu tu lagu ni. Saya mimpi kata saya duk wak kereta, tiba-tiba gelonsok kereta jatuh daripada puncak bukit mana ke apa ke semua. Kalau orang cerdik, bila dia dengar macam tu, dia kata tersedut kisahlah. Mimpi ni ada macam-macam jenis. Setengahnya mimpi syaitan. Mimpi syaitan ni saja syaitan dia buat kacau, benda ni semua tak betul. Kita duduk fikir pasal dia. Minta kepada Tuhan, minta Tuhan selamat kita. Dia jawab lagu tu. Dari segi psikologinya, bila orang jawab lagu tu, dia dengar dia rasa okey. Kalau pergi cerita kat kawan hak tumpui fikiran, hak tak tajam fikiran, hak tak cerdik ni, pergi abang, dia kata hang baik dia kata. Hang duk motor ke awak kereta? Dia pergi duk tanya lagu tu. Kalau ni kata saya tekoh awak motor, tekoh awak kereta. Yang mimpi ni accident dengan kereta kan dengan motor. Dia tanya apa? Dia duk buat serius tanya macam tu. Dia menakut-nakutkan kita. Sama. Jadi dia kata pastikan kalau nak abang kepada orang yang tajam fikiran. Dan khabarkan dan ceritakan kepada kekasih. Kerana kekasih dia khabarkannya baik. Kalau nak cerita dekat orang yang kita percaya dia kasih kat kita. Dia tak akan suka benda tak baik jadi kat kita. Begitu. Bersalahan orang yang bukan kekasih. Entahkan dia orang hasad. Maka ia takwil ikut secara hawa nafsunya. Maka jatuh orang yang ditakbirkan itu di dalamnya. Itu dia. Nampak tuan-tuan? Macam kita lah. Kalau nak tahu baik kita, tanya kawan. Kalau nak tahu buruk kita, tanya musuh. Siapa pun macam tu. Bukan kata kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni manusia paling baik. Kalau nak tahu buruk, tanya musuh. Oh, Nabi Muhammad ni pecah belah, jahat. Nabi Muhammad ni dia ni orang duk buat lama dah duk sembah tokong, mai-mai dia pergi duk abang kata salah, dia ni tak elok sajalah. Pasal apa? Pasal pergi tanya musuh. Nak tahu baik Nabi, tanya sahabat. Tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi ni macam mana? Abu Bakar tak mau cakap banyak. Siapa nak kata kat Nabi, bunuh aku dulu. Dia kata. Itu dia. Beza kawan dengan musuh. Siapa pun macam tu. Demikian halnya dalam bab mimpi. Kalau sekiranya kita silap pergi cerita rahsia mimpi kita dekat musuh, tak ada kebaikan. Melainkan dia akan bercakap benda yang merosakkan kita. Kalau kita pergi cakap benda ni, mimpi kita ni kepada kawan, pasti dia akan bercakap benda yang baik bagi kita. Tajuk baru dia kata bab fi ta'wili ru'ya wa ma yustahabbu minha wa ma yukrah. Bab pada menyatakan takbir mimpi dan barang yang disukai daripadanya dan barang yang dibenci akan dia. Ketahuilah saudaraku, telah lalu beberapa hadis menerangkan mimpi itu ada beberapa macam. Dan di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis dengan kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya thalathun fa-ru'ya haqqin wa ru'ya yuhaddithu biha ar-rajulu nafsah wa ru'ya tahzinin minasyaitan. Diriwayatkan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mimpi ada 3 macam. Pertamanya, mimpi yang sebenar-benar nama mimpi, yang ada bagus takdirnya dan boleh dapat takwilnya. Keduanya, mimpi yang dicakap-cakapkan dengan dia oleh laki-laki akan dirinya, maka dinamakan dia dengan igau-igauan. Dan ketiganya, mimpi kedukacitaan syaitan, iaitu melihat dalam mimpi itu barang yang terkejut hati dan takut dan sebagainya. Sama lah macam tadi, cuma dia bawa hadis lain. Maka inilah mimpi yang tidak disukai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ra'a minkum ma yakrah falyaqum falyusalli." Pula dah Nabi kata gitu. Maka barang siapa melihat daripada sekalian kamu yang mimpi itu di dalam mimpinya barang yang dibencinya, siapa mimpi benda tak elok, maka hendaklah bangun lalu sembahyang. Nabi habaq lagu tu pula. Tadi dia kata siapa mimpi tak elok, bangkit, muih belah kiri 3 kali, ataupun buat isyarat macam ludah 3 kali. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri ma ra'aitu. Tadi ni pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa mimpi dengan satu mimpi yang tak elok, maka hendaklah dia yang mimpi dengan mimpi tak elok ni, falyaqum, dia kata bangkit, jangan duduk terus tidur, bangkit, falyusalli, pergi semayang dulu, dia kata 2 rakaat. Masalah mimpi syaitan disuruh syarak bangkit semayang. Kata Imam Nawawi, sayogia bagi orang yang mimpi akan sebagai mimpi syaitan itu, bahawa menghimpun dia akan barang yang dalam beberapa riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ditakutinya dan mimpi barang yang datang duka cita. Maka hendaklah bangkit duduk dan hembus ke kiri serta ludah dan mengucap doa seperti dalam masalah tadi. Lah ni Imam Nawawi dia nak himpun semua hadis. Ada hadis kata bangkit hembus 3 kali, ada hadis kata bangkit ludah 3 kali, ada hadis kata bangkit hembus 3 kali baca doa, ada hadis kata bangkit semayang. Imam Nawawi dia kutip hadis-hadis yang banyak-banyak ni semua, dia kutip, dia buat satu senarai apa patut kita buat bila kita mimpi dengan satu mimpi yang tak elok. So kata Imam Nawawi, apabila seseorang itu mimpi tak elok, maka hendaklah bangkit, duduk dan hembus ke kiri serta berludah dan mengucap doa tadi. Bila mimpi tak elok je, bangkit duduk dulu. Apa cerita pun bangkit duduk atas kaki itu dulu. Lepas tu beralih ke kiri, hembus 3 kali. Buat isyarat macam ludah 3 kali. Lepas tu baca doa, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri ma ra'aitu. Lepas tu dia kata supaya perginya syaitan itu daripadanya. Tujuan bila kita baca macam tu, syaitan lari, dia kata. Kemudian bangun berdiri, pergi ambil ayat semayang. Dah lepas beralih, buat isyarat ludah 3 kali, baca doa, bangkit pergi pancung ambil ayat semayang, dia kata. Kemudian sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas tu semayang pula sunat 2 rakaat. Kemudian tidur, dia kata di tempat lain daripada tempat tidur yang mimpi syaitan tadi. Pergi tidur tempat lain pula. Setelah tidur dah tempat mimpi tak elok tadi ni, bangkit, pergi tidur di tepi tonggak di depan pula. Tidur dalam tu, mimpi lagi karut. Kan? Bangkit daripada tempat tidur tadi ni. Kalau tadi duduk tidur dalam bilik, bangkit pergi tidur di luar pula. Tak usah tidur dah di tempat hak kita mimpi tak elok tadi. Yang ni dia kata berkisar rupa tidur itu. Beralih, tak duduk tempat hak kita mimpi tak elok tadi. Beralih. Hak kita nak buat lah lagu mana tuan.
Kita kali bantai je. Tak bangkit semayang apa budak mimpi pelik bangkit-bangkit. Ish, mimpi apa? Ada bunyi pun. Kali bantai balik tu tepuk bubuk-bubuk. Dum tidur balik sekali lagi. Karut sungguh kan. Sebenarnya kadang-kadang Tuhan dia takdirkan mimpi-mimpi macam ni. Tujuan nak suruh kita bangkit semayang sunat. Yang tu yang betul. Nak suruh kita bangkit semayang sunat. Jadi bangkit, ingat juga kita dekat Tuhan. Bila lagi kita nak semayang sunat malam, kan? Masa-masa macam ni lah. Bangkit semayang sunat. Baik, dia kata tujuan dia apa? Bagi menolakkan mudarat mimpi syaitan itu. Bangkit, pergi buat benda-benda tu tadi semua dengan tujuan supaya kita boleh menolak mudarat syaitan tadi. Kata Abu Hurairah lagi, wa kana yaqul yu'jibuni al-qaid wa akrahu al-ghulla wal qaidu sabatun fid din. Dan adalah Nabi SAW bersabda ia, perkenan akan daku mimpikan sengkela di kaki. Ini hak kita bincang bulan lepas lah. Nabi SAW kata dia suka kalau sekiranya dia mimpi kaki kena ikat. Dan aku bencikan mimpi belenggu di leher. Nabi kata aku tak suka mimpi tengkok kena ikat. Kerana mimpi sengkela, mimpi kena ikat kaki itu baik takdirnya. Iaitu tetap dalam agama dan kuat iman. Kita bincang dah bulan lepas. Kalau mimpi kaki kita kena ikat, lebih-lebih lagi kena ikat kaki dalam masjid. Maka itu satu petanda bahawa Tuhan nak jadikan kita ni manusia yang tetap atas jalan agama. Alhamdulillah. Tapi kalau mimpi tengkok kena ikat, ini mimpi tak elok. Ini mimpi tak elok. Tuan-tuan tengok dalam internet dia hantar main gambar. Gambar cerita bergaduh di Gujarat, India. Takut tengok. Budak umur 3 tahun. Budak Islam umur 3 tahun. Dia tangkap budak ni. Dia ikat tengkok dah. Dia gantung di dahan pokok. Lepas itu tembak. Bukan tembak kepala. Tembak tangan. Bagi budak. Budak 3 tahun. Budak 3 tahun. Dia reti apa? Tak reti buat jahat lagi. Tak ada dosa lagi. Tangkap budak ni. Ikat tengkok. Bukan ikat gantung bagi mati tak. Ikat bagi longgak-longgak tu. Ikat bagi duk kelupok di dahan pokok tu. Daripada jauh tembak. Tembak tangan bagi pecah. Tembak kaki bagi putus. Dalam keadaan budak tu duk kelupok sakit tu. Ambil petrol. Jurus. Cucuk. Bagi menyala. Lepas tu mayat tu dah separuh rentung. Jatuh di bawah. Tengok mayat budak umur 3 tahun. Separuh rentung. Tali tu ada di tengkok lagi. Tuan-tuan, tuan tengok ni orang Islam satu dunia kena macam tu. Satu dunia kena macam tu. Kenalah kita kenalah lah ni fikir minta tolong dekat Tuhan banyak-banyak, minta Tuhan lindung orang Islam, bukan kata kita sini orang Islam di mana-mana. Dalam dunia ni orang Islam baru ada 1/5 saja, tak ramai pun kita ni. 1/5 saja. 1/5 pula duk kena buat macam tu. Merata dunia duk kena macam tu. Nak tinggal berapa per berapa kita ni. Kan? Jadi sampai masa dah orang Islam kena tingkatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalau ada orang Islam kena macam tu, kita orang Islam ada sini angkat tangan minta Tuhan dengar doa kita. Tuhan dengar doa kita, bukan Tuhan lindung kita saja, Tuhan lindung semua orang hak mengucap 2 kalimah syahadat di seluruh dunia. Kesian tuan-tuan. Ini yang berlaku dalam dunia hari ini, kita kena ambil ingat sangat-sangat. Baik, masalah dia kata. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Masalah bawah tu. Masalah dia kata, mimpikan sengkela dan belenggu. Sesungguhnya tersebut dalam sepotong hadis dalam masalah itu, Nabi sukakan dirinya mimpi kena sengkela. Kerana kena ikat kaki, yakni kena ikat di kaki, dan benci dia akan belenggu, kerana belenggu itu sifat mengazab orang jahat dan bersungguh-sungguh mengazabnya. Maka segala takbir mimpi sengkela dan belenggu itu telah diterangkan pada juzuk yang lepas. Kita dah baca dah dulu.
Sambung hadis. Dia kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, wa kana yaqul man ra'ani fa inni ana huwa fa innahu laysa lisyaitan an yatamassala bi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, siapa melihat aku dalam mimpinya, maka bahawasanya aku ia. Ini pun kita dah baca bulan lepas. Nabi kata siapa mimpi jumpa Nabi, itu memang Nabi sungguh. Begitu. Kerana bahawasanya syaitan tiada ia berupa seperti rupa aku. Nabi kata. Kalau mimpi jumpa Nabi, memang Nabi. Cuma ulama hurai lebih lagi, dia kata dengan syarat. Dengan syarat mimpi kita tu menepati seperti mana yang disifatkan Nabi di dalam hadis-hadis Nabi. Kalau mimpi kata jumpa Nabi tapi menyalahi sifat yang ada disebut dalam hadis Nabi, itu tak betul. Mimpi jumpa Nabi pelik-pelik punya, tak betul. Dia mesti apa yang kita mimpi itu menepati sifat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Masalah syaitan tak boleh serupa dengan Nabi di dalam mimpi seseorang. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu, taulah kita, syaitan tidak boleh merupa dirinya seperti rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun syaitan itu boleh merupa sebarang rupa. Maka jika seseorang itu bermimpikan Nabi, maka sebenarnya lah Nabi yang dimimpikannya itu. Seperti yang diterangkan dahulu dalam masalah dalam juzuk yang ini. Kata Abu Hurairah lagi, wa kana yaqul la taqussu ru'ya illa ala alim aw nasih. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, jangan ceritakan mimpi melainkan kepada orang alim ataupun kepada orang yang pintar akalnya. Ini pun diulang yang tadi juga. Masalah dia kata ta'bir mimpi. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu dapat kita satu pengajaran Nabi yang manehnya. Iaitu siapa-siapa yang bermimpi, janganlah lekah-lekah dicanangkan dan diceritakan kepada sebarang orang. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam masalah yang dahulu itu. Kata ulama, sesungguhnya takbir mimpi itu bukannya ia ilmu besar. Itu dia. Dia nak bang kita. Ilmu takbir mimpi ni bukanlah ilmu hebat sangat. Nak banding dengan orang yang faham Quran, orang yang faham mimpi ni tak ada apa-apa lah. Bukan kena berguru sampai 7 tahun. Kena pergi duduk atas gunung jerai makan berhenti. Tak sampai lagu tu. Ilmu takbir mimpi ni dia kata sebenarnya ilmu biasa saja. Bukanlah satu cabang ilmu yang terlampau besar. Dia kata. Bahkan berhajat kepada orang yang cerdik dan pintar akal. Tahu timbang menimbang. Memadukan apa yang dilihat dalam mimpi itu dengan apa yang patut ditakbirnya. Cuma syarat dia, orang yang nak faham ilmu takbir mimpi, dia kena orang cerdik. Pasal apa? Pasal dia nak kena pandai. Dia nak kena pandai, nak timbang antara mimpi dengan hakikat sebenar. Dia kena orang cerdik. Maka tiadalah berhajat dia kepada alim dan banyak ilmu. Dia kata untuk nak cerdik ni, nak cerdik, nak pandai timbang ni, tak perlulah orang alim besar. Dan tidak perlulah dia satu orang yang banyak ilmu. Pengalaman. Kadang-kadang pengalaman contoh. Kadang-kadang pengalaman. Orang tua misalnya, dia ada satu kelebihan. Dia orang kata perecaman. Ilmu agama tak banyak mana. Tetapi berdasarkan pengalaman yang ada kat dia, dia boleh cap. Kalau macam ni, biasanya jadi macam ni. Dia tak perlu kepada dia ni, orang tua ni tak perlu dia ni satu orang alim dalam agama. Tak perlulah orang tua ni satu orang yang ilmu hebat, tak perlu. Tapi dia satu orang yang banyak pengalaman. Cukup. Untuk dia nak bagi pandangan berdasarkan kepada perecaman. Dia kata. Dia tengok lagu ni, dia kata kalau lagu ni biasanya nak jadi lagu ni.
Dia bukan tukang tenung. Dia bukan ahli ramal. Tetapi dia bercakap berdasarkan pengalaman. Ada kata baik dia kata ni kalau bisui duk naik lagu ni dia kata dia tak jadi bisui ni, dia nak jadi parcut. Dia bukan bomoh, tapi dengan umur dia dah 60 lebih, 70 lebih duk tengok orang kena bisui ni tak tahu banyak mana dah. Dia reti, dia tengok dia kata ni nampak ni bukan nak jadi bisui ni, nak jadi parcut ni dia kata ni. Ni dia boleh naik mata 3-4 mata ni dia kata. Orang nak boleh cakap lagu tu bukan gaduh ilmu banyak. Bukan gaduh pandai dalam bidang agama, tak gaduh. Tapi sebab dia hidup dah lama, dia dah tengok banyak dah benda lagu tu. Maka dia bercakap berdasarkan pengalaman. Dan kebanyakan cakap dia betul. Demikianlah halnya dengan ilmu takdir mimpi. Tak payah alim besar. Tak payah. Dia sekadar ada kecerdikan dalam diri dia, ada sikit pengetahuan tentang agama. Dan dia ada kecerdikan yang boleh membuat pertimbangan terhadap satu-satu benda. Kadang-kadang dia boleh bagi satu takdir yang takdir itu tidak lari jauh daripada kebenaran. Begitu. Tetapi orang yang alim itu lebih layak diminta takdir mimpi kepadanya. Walau bagaimanapun, orang yang alim agama lebih layak berbanding dengan orang yang pengalaman saja agama tidak alim. Orang alim agama lebih layak kerana orang yang bersuluh akalnya dengan ilmu dan tahu timbang menimbang baik itu lebih suka kepada makhluk. Dia kata kerana biasanya manusia suka kepada orang yang ada ilmu. Kita tak mau orang cakap jenis tak sandang ilmu, kita tak mau pasal kita nak pegang cakap dia. Sahabat kita balik Mekah pun, dia kata jadi masalah di tempat melontang di Mina. Ada satu jemaah haji. Bila sampai saja daripada Muzdalifah, daripada Arafah main Muzdalifah sampai Mina. Bila sampai aja di Mina, mula-mula sekali nak kena melontang di Jamratul Aqabah. 7 biji anak batu. Supaya bila dah melontang di Jamratul Aqabah 7 biji anak batu, dia boleh bercukur dan dia boleh tahallul awal. Tapi jemaah haji ni, dia dulu dengar cerita kata melontang pagi 10 ni, melontang Jamratul Aqabah ni susah. Orang ramai bertolak, jatuh, patah kaki, patah tangan, dia takut. Bila dia takut, dia upah. Dia bagi satu orang upah, hang tolong pergi melontang untuk aku. Dia kata. Tak apalah, orang tu pun pergi melontang, tak ada apa semua, sah lerah selesai apa semua. Dia pun cukup. Dia tahallul. Esok tu hari 11 nak melontang di ketiga-tiga jamrah pada hari 11. Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. 7. Dia try pergi tengok dulu. Dia pergi tengok, kebetulan waktu dia pergi orang tak ada. Oi. Dia kata depa duk kata susah sangat melontang, dia kata tak ada orang pun. Jadi kawan dia dah upah dah. Suruh kawan tu buat semualah. Dia bab-bab melontang ni semua pakai nak upah aja. Bila dia pergi hari 11, tengok orang tak ada. Dia cancel. Dia kata tak payah, aku buat sendiri. Dia buat sendiri. Tak apa habis lah. Mai pula satu orang sejolok dia. Dia kata kat dia, dia kata kemarin punya melontang, siapa melontang? Dia kata yang tu aku upah. Wah, kemarin hang upah, hari ni hang buat sendiri, boleh ke? Tuan-tuan, kalau mengaji tak habis ni memang senang, orang gempak sikit ya dia. Serban terongkai balik kan? Kawan ni mai dia kata yang kemarin hang upah orang, yang hari ni hang buat sendiri. Kemarin upah, hari ni buat sendiri, boleh ke? Tanya. Oh, dia kalut lah. Dia tanya balik, awak tak boleh ke? Dia kata. Kau tu kata tak tahu lah, aku tak kata tak boleh, aku tanya hang boleh ke?
Dia tak tahu boleh tak boleh. Dia duk jadi boleh tak boleh tak boleh lagu tu. Tapi hang dia kata dah cukup dah kan. Hang dah cukup dah. Itu kalau tak boleh hang cukup kira lagu nak pula dah. Dia jadi lagu duk serabut lagi. Jangan buat pasal orang pergi Mekah banyak kenal lagu ni. Acu lagu mana cari mana jumpa satu ustaz. Ni dia ustaz tu ada. Cantik kata Tuhan ni hantar mai ustaz ni, jom kita pergi tanya dia. Pergi tanya ustaz ni. Ustaz keadaan dia macam ni. Saya ni dia kata kemarin hak melontak Jamratul Aqabah 10 hari bulan ni saya upah orang. Saya tak buat. Lepas tu dah selesai dia buat semua, saya pun cukup, saya dah tahlul awal. Hari ni hari 11 saya main-main tengok senang aja melontar. Jadi hari ni saya buat sendiri ya. Saya kemarin upah kemarin okey ustaz, sah ke? Ucat dengan ustaz ni sekali pula dah. Dia kata kemarin upah no. Dia lupa dulu tu. Kalau ni kata tak kemarin upah lah, tapi hari ni saya buat sendiri. Kemarin upah pasal apa? Dia kata tak kemarin saya tu dengar mereka cerita kata ramai. Saya bukan orang kuat sangat, saya tak berani, saya upah lah. Kemarin upah no. Dia main lagu tu. Hari ni boleh buat sendiri pula no. Tak ada jawapan lagi. Yang dia ni dia nak jawapan lah ni macam mana ni tumpang duk ada di Mina lagi ni. Kalau boleh, kalau betul kata betul, kalau tak betul kata tak betul, kalau tak betul nak buat lagu mana, nak pergi betul habang main puang senang. Sat lagi dah balik dah apa susah. Lah lagu mana, lah lagu dia apa duk fikir-fikir. Saya ingat tak apa kot dia kata. Yang ustaz ni. Saya ingat tak apa kot. Tak apa ustaz no. Dia sengah pisat. Saya ingat tak apa kot dia kata. Dah abang betul-betul tak apa ke boleh ke tak boleh ni. Abang bagi boleh ke tak boleh, sah ke tak sah, lagu mana abang tu jangan. Saya ingat tak apa kot tapi tak ada abang orang saya kata lagu ni. Tak mau lah lagu tu kan. Dia kata saya ingat tak apa kot tapi tak ada abang orang kata-kata saya kata tak apa. Tuan-tuan, kalau macam ni punya cakap, kita boleh pegang ke? Ini ibadah haji. Ini ibadah haji ni. Kita nak main ni pun jenuh ni. Nak boleh main ke Mekah nak buat haji ni pun. Dah main ni, masih ada lagi di Mina ni. Kalau betul, abang betul. Kalau tak betul, abang tak betul. Kita nak benda ni putih bang, mutamat bang senang. Dia lebih buat lagu tu. Nampak tuan-tuan? Ini yang dikatakan ilmu ni cukup penting. Itu sebab dia kata tadi apa? Dia kata biasanya manusia ni suka kepada orang yang ada ilmu. Senang. Kita bila kita tanya dia habaq kat kita. Boleh ke tak boleh? Kalau dia kata boleh, ni dia beritahu. Quran lagu ni, hadis kata lagu ni. Kalau dia kata tak boleh, ni dia. Quran kata lagu ni, hadis kata lagu ni. Tak puas hati juga. Dia ambil kitab mai buka depan kita, hang baca. Dia kata baca tengok ni hadis dia macam mana ulama hurai hadis ni. Kita baca, kita yakin, kita nak pegang, kita nak buat amalan, kita nak berhujah dengan orang, tengah malam pun orang panggil kita pergi. Pasal apa? Pasal kita yakin dengan ilmu yang dia bagi kat kita. Biasanya manusia, dia kata di situ tadi, kerana orang yang bersuluh akalnya dengan ilmu dan tahu timbang menimbang baik itu, lebih sukakan kepada makhluk. Maksudnya makhluk, orang suka kepada orang yang mempunyai ilmu macam ni. Kita tak mau ikut yang akhirnya kita ikut dia tak mau bertanggungjawab atas apa yang kita dah buat ni. Kita tak mau macam tu. Kita mau orang yang bertanggungjawab. Dan tanggungjawab itu berdasarkan ilmu. Kata At-Tirmizi, dia kata, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan Abi Bakrah dan Ummul Ala dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Siti Aisyah isteri Nabi SAW dan Abi Musa Al-Ash'ari dan Jabir bin Abdullah dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya ini hadis hasan lagi sahih. Hadis yang menceritakan tentang mimpi ini
Ada 3, ada mimpi daripada Allah, ada mimpi daripada syaitan, dan ada mimpi daripada igau-igauan. Kemudian dia beritahu pula, kalau siapa mimpi dengan mimpi yang tak elok, maka bangkit dan buatlah apa yang disuruh oleh Nabi SAW, macam yang disebut oleh Imam An-Nawawi tadi. Mula-mula bangkit, dia kata muih belah kiri. Lepas tu buat isyarat ludah 3 kali. Lepas tu baca doa, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri ma ra'aitu. Lepas daripada kita baca doa tu, kita bangkit pergi ambil ayat semayang. Lepas kita bangkit ambil ayat semayang, kita semayang sunat 2 rakaat. Lepas semayang sunat 2 rakaat, dia kata pergi tidur tempat lain, jangan tidur tempat yang kita mimpi tadi. Itu adalah kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang orang yang mimpi dengan mimpi yang tidak elok. Satu lagi tajuk pendek, dia kata bab fil ladzi yakzibu fi hilmi, iaitu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan orang yang berbuat bohong dalam mimpinya. Ketahuilah saudaraku, berbuat bohong itu haram pada tempat-tempatnya di dalam jaga. Ini kita dah bagi tahu. Kita dah baca hadis itu. Hadis yang menceritakan tentang dia ada beberapa pengecualian saja tentang bab bohong ini. Kan? Dia antaranya, dia kata dibolehkan berbohong kalau sekiranya duduk dalam peperangan. Itu boleh bohong dalam perang. Katalah Islam cuma ada 5,000 orang. Kita nak pergi lawan dengan musuh. Musuh ada 10,000 orang. Maka kita sebarkan satu cerita bohong dengan harapan supaya cerita bohong tu sampai dekat musuh. Kata kita ni ada 50,000 orang. Itu dia panggil bohong. Tetapi bohong dalam perang yang macam tu dibenarkan oleh agama. Kita 5,000, musuh 10,000. Kita habaq kata kita ada 50,000 orang. Dengan tujuan musuh bila dengar takut. Bohong itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, dia kata bohong dengan tujuan untuk nak mendamaikan orang yang berkelahi. 2 orang bergaduh berkelahi, kita ni pergi buat cerita. Kita habaq ke kau ni, kata hang yang hang duk marah sangat kat dia pasal apa? Kemarin aku sembang dengan dia, dia punya duk puji hang, dia kata hang bagus. Hang pergi duk kata kat dia macam-macam. Padahal kau tu tak puji kau ni pun, kau tu sumpah seranah sampai terangkat. Tapi kita main habaq kat dia, kata kawan tu puji hang, dia tak kata apa, bukan hang aja lebih-lebih duk kata kat dia. Kan? Dia ni pun dengar-dengar, lepas tu dia slow. Esok pergi jumpa kau nu pula kata kat dia, hang ni tak patut betul, hang ni. Kemarin aku jumpa dengan dia, dia duk sebut balik segala kebaikan yang hang biasa buat kat dia. Kata. Dia pun berasa cukup tak syok ni jadi berkelahi dengan hang ni. Kita pergi cakap dulu tu. Cakap kita tu sebenarnya bohong. Tapi bohong dengan tujuan nak bagi berdamai 2 orang yang bergaduh. Nabi kata boleh bohong yang macam tu. Sabit daripada hadis yang sahih. Nabi kata boleh. Yang ketiga, dia kata bohong pada suami isteri yang bergaduh. Suami isteri yang bergaduh. Kan? Ataupun suami bohong isteri, isteri bohong suami. Dengan tujuan nak bagi elok rumah tangga mereka. Kan? Laki ni sebenarnya menyampah kat bini dia tak kira dah. Tapi kata kat bini dia, aku betul lah dapat hang. Kan? Padahal ya Allah dalam perut tak tahu nak abang. Tapi depan bini dia kata lagu tu, aku ni betul lah dapat hang ni kata. Hang ni memanglah hang jaga aku. Aku pun berasa bersalah dengan hang ni. Padahal bini pun serobah. Dia punya meluat kat lelaki dia ni tak tahu nak abang dah. Tapi tu abang dia kata, saya ni alhamdulillah lah Tuhan takdir pergi jadi bini abang dia kata. Kalau jadi bini orang lain tak tahu lah lagu mana. Padahal dalam perut dia kata tak guna. Dia boleh lelaki macam ni dia kata kan. Bercakap bohong depan lelaki tu, bohong dengan tujuan supaya lelaki nampak kata dia sayang dekat lelaki. Dengan tujuan bini nampak supaya bini nampak lelaki sayang kat dia. Itu dibenarkan oleh agama. Baik, yang ni dia nak beritahu kat kita bohong tentang mimpi. Fil ladzi yakzibu fi hilmi, iaitu membicarakan tentang orang yang buat bohong dalam mimpinya. Ketahuilah saudaraku, berbuat bohong itu haram dia pada tempat-tempatnya dalam jaga. Adapun di dalam soal mimpi akan Nabi, maka tiada siapa boleh berbuat bohong sekali-kali. Oh, tak boleh. Saja-saja bila bohong orang kata dia mimpi jumpa Nabi, tak boleh. Saja.
Biasanya orang duk buat cerita dia mimpi jumpa Nabi ni tujuan apa? Biasanya tujuan apa? Dia nak supaya orang pandang dia ni bagus lah. Dia orang baik-baik lah. Dengan kerana tu dia mimpi jumpa Nabi. Kalau dia bohong dengan tujuan macam tu, cukup tak elok. Cukup tak elok. Maka siapa berbuat bohong, nescaya berbuat dosa besar dia. Bila abang orang saya alhamdulillah lah setakat ni 7 kali dah mimpi jumpa Nabi. Oh, jangan. Dosa besar dia kata, bukan dosa kecil, dosa besar. Maka tidaklah boleh seseorang yang tidak bermimpi melihat Nabi dikatakan dia mimpi melihat Nabi. Tak mau. Bila abang saya ni kalau saya teringat aja nak jumpa Nabi, Nabi yang mai jumpa saya dalam mimpi. Dia pula boleh panggil Nabi mai jumpa dia bila-bila masa. Ini melampau. Tak boleh macam tu. Dan dibuat-buat bohong pada mengkhabarkan rupa Nabi yang direka-rekanya. Bila dah cerita ke orang kata mimpi jumpa Nabi, orang tanya dia, nampak Nabi dalam mimpi itu nampak macam mana? Dia merepek. Nabi mai sekali itu pakai jubah putih. Dia kata Nabi mai sekali itu pakai jubah. Dia tu habaq macam-macam. Nabi pakai serban lagu tu lagu ni, Nabi bubuh, Nabi janggut macam tu macam. Dia mereka sebenarnya. Walhal dia tak mimpi pun. Dia mereka saja cerita tu, dia bohong kata dia mimpi jumpa Nabi. Ini dosa besar. Dia kata. Katanya telah dilihatnya dalam mimpi itu. Dia mengaku kata dia tengok sungguh benda ni dalam mimpi dia. Walhal dia bohong. Dia berdosa besar. Bermula dalil yang menunjukkan atas dosa besar itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah. Qal man kadzaba fi hulmihi kullifa yawmal qiyamah aqda sya'irah. Diriwayatkan daripada saudara sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi menantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya baginda Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, barang siapa buat bohong pada mimpi Nabi, seperti dikatanya aku lihat dalam mimpiku Nabi Muhammad itu begian-begian ataupun lainnya, nescaya diberati akan dia pada hari kiamat menyimpul sebiji syair. Padahalnya tidak tersimpulkan dia. Iaitu kinayah. Kinayah maksudnya satu kiasan daripada berkekalan azab itu beberapa lama. Itu dia. Orang yang buat cerita bohong macam tu, Nabi SAW kata dia akan dibiarkan Allah kekal di dalam azab satu tempoh masa yang lama. Begitu. Kerana tiada beradat boleh siapa menyimpul sebiji gandum atau sebiji syair atau sebiji padi. Maksudnya Nabi pergi sebut tu, Nabi kata kullifa yaumal qiyamah aqda syairah. Itu Nabi guna kiasan. Nah habaq kata orang yang piduk bohong orang, kata dia mimpi jumpa Nabi, dia akan diazab oleh Allah dalam neraka dengan azab untuk satu tempoh masa yang cukup lama. Mustahil dia boleh keluar daripada azab itu dalam masa yang sekejap. Nabi SAW nawak sampai macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Abi Hurairah dan Abi Shuraih dan Abi Wa'ilah radhiyallahu anhum. Katanya ini hadis hasan. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-labana wal qamis. Lepas ni dia nak cerita Nabi mimpi pula. Nabi mimpi yang berkaitan dengan susu. Yang ni pun ada macam-macam cerita tentang mimpi susu ni saja, macam-macam susu tu ada. Kan? Mimpi susu unta makna lain, mimpi susu lembu makna lain, mimpi susu kambing biri-biri makna lain, mimpi susu singa makna lain. Mimpi yang berkaitan dengan susu saja, dia punya tafsiran mimpi dia pun macam-macam. Lepas tu mimpi tentang al-qamis, tentang baju pula. Mimpi kalau pakai baju singkat ada makna lain. Mimpi pakai baju parai dada, parai pusat,
parai paha, parai lutut, parai buku lali, melarai atas tanah. Tiap-tiap baju, tiap-tiap singkat dia tu, tiap-tiap satu makna. Warna baju pula, satu warna satu makna. Sabit daripada hadis Nabi SAW. InsyaAllah di panjang umur kita akan tengok bagaimana takbir dia. Wallahu a'lam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.